Okey ya. Bab 5. Malam ni kita tengok bab 5 teori pengeluaran. Yang ini sebenarnya tak boleh pakai sangat sekarang pasal kita dah mengikuti norma baru yang mana kita tak ada kuliah dalam kuliah pun tak ada semester ni, jadi dia tak ikut sangat cuma saya nak beritahunya kita akan tengok teori pengeluaran kita teori kos bahagian kedua lah. Okey, dan ada bahagian ketiga lagi ekonomi bidangan. Okey, mungkin ada 3 sesi kuliah termasuk malam ni sesi pertama lah. Okey, dalam tajuk teori pengeluaran bab 5 ni saya kata tadi ada ada 3 bahagian. Satu 5.1 teori pengeluaran, 5.2 teori kos, 5.3 ekonomi bidangan. Ekonomi bidangan ni very important sebab kalau final tu soalan esei sangat favorite lah, soalan esei kat sini. Kalau teori pengeluaran dan kos ni dia banyak pada pengiraan. Okey, jadi kita tengok satu-satu dulu, tapi malam ni kita lebih nak tengok teori pengeluaran semua yang ada kat sini teori pengeluaran. Okey, ni. Okey, saya akan bincangkan start dengan konsep-konsep yang ada dalam teori pengeluaran iaitu kita tengok dulu apa teori pengeluaran ni. Sebenarnya kita nak cerita ni nama lagi pengeluaran kan, jadi dia melibatkan proses di mana firma menukar input kepada menjadi output. Okey, proses menukar input kepada output ni maksudnya proses pengeluaran lah namanya kan. Jadi kita firma ni yang diuruskan oleh usahawan ni, dia akan cuba menguruskan sumber-sumber input ni adalah sumber-sumber atau kita panggil bahan mentah yang belum diproses, kita panggil input. Jadi kita tukar input ni, kita proses dia. Jadi last kali kita akan menghasilkan akhirnya menjadi output atau kita panggil barang dan perkhidmatan lah. Okey, kita tukar sebab bahan mentah ni kalau tak ada orang uruskan dia tak akan jadi produk lah. Kita panggil produk, output produk. Jadi kena teori yang kita nak tengok pada hari ini, teori pengeluaran ni berkisar pada perkara ini. Melibatkan proses pengeluaran, proses mengeluarkan barang, menukar input kepada output. Okey, jadi seperti yang kita sedia maklum masa awal-awal bab 1 itu antara objektif utama pengeluar ataupun firma ni ialah memang dia berfungsi sebagai pihak yang mengeluarkan pengeluaran kan, tapi ada satu objektif dia yang paling utama yang kita kena maklum lah. Apa dia? Iaitu objektif pengeluar adalah memaksimumkan keuntungan. Nampak kan? Jadi kalau memaksimum dia mengeluarkan barang, produk pengeluar ni dia tak akan keluarkan barang kalau dia tak berupaya untuk memaksimumkan pengeluarannya, keuntungan. Keuntungan. Jadi memaksimumkan pengeluaran supaya dia mendapat untung yang maksimum. Okey jadi tapi macam mana dapat untung maksimum? Mestilah mengeluarkan dengan menggunakan kaedah pengeluaran yang cekap. Maksudnya iaitu mengeluarkan pada kos yang paling minimum. That's why pada bab 5 ni kita bukan tengok bagaimana proses pengeluaran itu berlaku, tapi kita kena pertimbangkan faktor kos juga. Dalam mengeluarkan produk ni, pengeluar harus mempertimbangkan kos sebab dia mesti mengeluarkan pada kos yang paling minimum. Bila kos tu dapat dikeluarkan pada tahap yang paling minimum, maknanya pengeluaran tu dianggap cekap, efisien. Itu maksud dia. Okey, jadi
komponen ni melibatkan proses pengeluaran ni, yang inilah. Pertama sekali input, yang kita kenali sebagai faktor-faktor pengeluaran ataupun bahan mentah, sumber-sumber. Yang kedua, dalam menghasilkan output ni, proses nak menukar input pada output ni, dia ada unit-unit pengeluaran. Unit pengeluaran yang terlibat dekat sini ialah firma lah. Firma tu unit-unit pengeluaran. Sebenarnya unit dalam ekonomi ada banyak unit pengeluaran. Pengguna pun unit pengeluaran, kerajaan pun unit pengeluaran juga kan. Tapi dalam kes ini, dalam teori ini, firma lah. Okay? Dan akhir sekali output lah. Itu kita panggil keluaran ataupun barang dan perkhidmatan ataupun produk. Okay. Itu konsep yang pertama lah. Bila kita nak bincang tentang teori pengeluaran. Okay. Tapi dalam kes tu kita ada beberapa konsep lain, logi, firma, industri, dan juga akan jangka masa. Pengeluaran ni ada jangka masa dia. Okay, kita tengok sesatu lah. Logi dulu. Okay. Logi dia bangunan ataupun premis yang dimiliki oleh firma ataupun pengusaha ataupun patut guna juga pada usahawan yang akan digunakan dalam mengeluarkan dalam pengeluaran barang untuk menghasilkan produk tu. Dia premis lah, dia bangunan ofis dia, pejabat kilang ke yang terlalu tuan. Contohnya bangunan, pejabat, kilang, termasuk peralatan yang digunakan dalam premis tersebut lah, dalam kilang, ada mesin, peralatan jentera dan sebagainya, termasuk juga alat-alat pengangkutan, lori ke sebagainya lah. Jadi ini logi. Okey, faham bila kita sebut logi tu, inilah perkara yang kita kena faham. Dia bukan sahaja bangunan, tapi juga peralatan yang ada di dalam bangunan kilang ataupun pejabat, termasuk perkakasan pejabat dan sebagainya lah, macam telefon ke, mesin cetak dan sebagainya. Okey, kita tengok pula firma. Apa makna firma kat sini kan? Firma ni dia unit ekonomi yang menggunakan faktor-faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang. Firma tu memang unit-unit ekonomi dan fungsinya adalah dia menggunakan faktor-faktor pengeluaran tu untuk mengeluarkan barang-barang. Okey, jadi kita faham masa awal bab 1 dia beritahu matlamatnya memaksimumkan keuntungan. Tak ada firma ni sesaja diwujudkan dalam ekonomi nak sesaja apa orang panggil saja nak berniaga, nak buat amal. Ada tapi tak amal lah kan. Tapi mostly-nya dalam pasaran yang dunia sekarang yang lebih bersifat kapitalis lah kan, kita tengok memang berobjektifkan memaksimumkan keuntungan lah. Okay. Jadi kalau kita tengok contoh firma ni banyak lah, tak payah cakap contoh yang disenaraikan Proton, Nestle sebagainya, semua sekali firma yang ada dalam dunia ni sekarang ni lebih kurang memotifkan keuntungan lah. Okay. Tu okay, kita tengok apa beza firma dengan industri. Kalau firma tu dia satu company lah kan. Tapi industri ni ialah sekumpulan company ataupun firma. Dia satu kumpulan, satu grup yang mengeluarkan barang yang sama ataupun mungkin hampir sama lah. Itu kita panggil industri. Contohnya kasih kalau di sini industri automobil kan, industri kereta lah. Maksudnya sekumpulan ataupun beberapa firma yang terlibat dalam pengeluaran kereta, termasuk komponen kereta tu lah. Maksudnya firma ni, firma pertama Honda, firma kedua Proton, firma ketiga mengeluarkan kereta Toyota, lepas tu Hyundai kan. Jadi campur ni semua ni, keempat-empat ni dikenali sebagai sekumpulan firma ataupun kita panggil industri automobil lah ataupun industri kereta kan. Kalau sekumpulan syarikat mengeluarkan sabun, jadi industri sabun, gitulah. Sabun mes, sabun Popinge, sabun Sopo Butsu dan sebagainya, macam-macam lah. Okey. Jadi
anda sudah tahu apa beza lodging, firma, industri. Benda-benda ni dia mungkin tanya dalam esei ataupun dia mungkin tanya dalam soalan struktur ataupun objektif. Objektif boleh tanya juga. Okey, ini the most important daripada teori pengeluaran ialah jangka masa. Jangka masa dalam ekonomi ada dua lah yang besar yang melibatkan perbincangan kita, dan teori bab 5 ni adalah jangka masa pendek, dan satu lagi jangka masa panjang. Okey, ini tolong faham betul-betul tapi ni tak susah pun nak faham. Okey, tapi kena faham sebab ada orang yang tak faham kan. Okey, jangka masa pendek, jangka pendek atau jangka masa short run, SR ni short run, short run. Ni long run, jangka masa panjang. Okey, jadi what is different between SR dengan LR ni, short run and long run? Apa beza dia? Bezanya adalah dalam jangka pendek, sesebab proses pengeluaran tu dikatakan berada dalam jangka pendek jika dia ada dua input, satu input tetap, satu input berubah. Okey, selagi dalam proses pengeluaran itu ada dua input, satu input tetap, satu input berubah, maka industri tersebut atau proses pengeluaran itu dikatakan berada dalam jangka pendek. Faham Kalau semua input telah pun menjadi input berubah ataupun telah pun diubah menjadi input berubah, secara automatically-nya overall-nya semua dah tak ada input tetap. Maka bila tak ada input tetap, jangka masa pengeluaran itu telah bertukar daripada jangka masa pendek kepada jangka masa panjang. Okey, faham perbezaan jangka masa pendek, jangka masa panjang dalam ekonomi ni? Jangka masa pendek itu maksudnya ada dua, satu input tetap, satu input berubah. Input tetap tu input yang tidak boleh diubah, tetap. Walaupun pengeluaran tu berubah ataupun pengeluaran tu bertambah kan, tapi dia tetap still dengan dia tetap dengan jumlah tersebut, dengan keadaan macam tu, dia tak boleh berubah. Okey, itu maksud input tetap kalau input berubah ni input yang boleh diubah. Dalam jangka masa pendek tu ada sebahagian input boleh diubah. Boleh ubah mungkin dari segi bilangan buruh yang ada, waktu jam bekerja boleh diubah, tetapi ada certain input yang memang tak boleh ubah. Itu nama input tetap. Itu maksudnya selagi ada input tetap, maka proses pengeluaran tu dianggap masih berada dalam jangka pendek. Tapi kalau input tu dah semua dah berubah, input tetap tu pun dah berubah kepada input berubah, maksudnya semuanya boleh diubah dan semua input telah berubah menjadi input berubah, tiada lagi input tetap. Mana faham dia telah bertukar daripada jangka masa pendek pada jangka masa panjang. Maknanya apa? Maknanya dalam ekonomi ni dia berbeza dengan bidang lain lah. Okey, bidang-bidang lain. Jangka masa dari segi ekonomi ni ialah dia tak statik pada jangka masa tertentu lah. Proses industri macam industri kereta, sektor pertanian ke, sektor kilangan ke, sektor apa-apalah dalam ekonomi ini, dia tak ada ketetapan masa jangka masa pendek. Seminggu ke, kalau nak sebut jangka masa pendek, dia tak ada seminggu ke, sebulan ke, setahun ke, dia tak ada macam tu. Dia boleh dikelaskan sebagai jangka masa pendek tu, kita tak tahu bila. Dia bergantung kepada industri itu sendiri. Okey, selagi ada input tetap, jangka masa pendek. Bila input tetap telah berubah, jangka masa panjang. Yang itu. Jadi kita tak boleh nak step by masa lah. Okey, itu jangka masa pengeluaran ni dalam ekonomi dia berbeza. Mungkin berbeza dalam bidang lain ataupun sektor lain ataupun jurusan lain lah kan. Dia akan mengatakan okey, mungkin jangka masa pendek itu dalam masa seminggu, sebulan ke, gitu. Tapi ekonomi tidak.
lain industri, lain jaga masa pendek. Jaga masa pendek kepada jaga masa panjang. Jadi mengikut pada pengeluaran apa yang dikeluarkan. Okey. Tapi